Langit malam di rantau Asia Tenggara kelihatan tenang. Kapal-kapal dagang terus membelah Selat Melaka. Lampu kota Kuala Lumpur masih menyala terang. Kilang-kilang di Bangkok masih berdengung. Dan jutaan rakyat di Jakarta, Manila, serta Ho Chi Minh City meneruskan kehidupan seperti biasa. Namun jauh di ufuk barat Asia, api peperangan sedang marak, membakar sebuah wilayah yang selamat puluhan tahun menjadi nadi tenaga dunia. Dentuman peluru berpandu, ancaman sekatan, serangan balas ketenteraan, serta ketegangan geopolitik yang semakin membara mulai menghasilkan gelombang kejutan yang bergerak perlahan, tetapi pasti menuju ke Asia Tenggara. Disinilah bermulanya sebuah krisis yang bukan sekadar konflik politik atau peperangan serantau. Ia adalah krisis tenaga global yang menguji ketahanan ekonomi negara-negara ASEAN ketika dunia memberi tumpuan kepada medan tempur dan diplomasi antara bangsa. Negara-negara ASEAN mula menyadari satu hakikat yang sangat membimbangkan, rantau ini terlalu bergantung kepada minyak mentah, impor. Lebih mengejutkan, sekitar 66% keperluan minyak mentah ASEAN datang dari luar rantau sendiri, dan sebahagian besarnya mempunyai kaitan langsung dengan kestabilan Asia Barat. Apabila berita demi berita mengenai konflik di Asia Barat mula memenuhi media antarbangsa, pasaran minyak dunia bertindak balas dengan pantas. Harga minyak melonjak, pelabur mula panik. Syarikat perkapalan menaikkan premium insurance, dan mata uang beberapa negara membangun mula tertekan. Walaupun ribuan kilometer memisahkan Asia Barat dan Asia Tenggara, ekonomi ASEAN mula merasai bahangnya. Dalam dunia modern yang saling bergantung, satu percikan api di timur tengah mampu menggoncang dapur rumah rakyat biasa di Kuala Terengganu, Manila, atau Surabaya. Pada peringkat awal, ramai yang menganggap situasi itu hanyalah ketegangan, sementara seperti konflik-konflik terdahulu. Namun kali ini, suasananya berbeza. Serangan yang berlaku melibatkan laluan strategik perdagangan tenaga dunia. Ancaman terhadap Selat Hormuz mula menimbulkan ketakutan global. Selat sempit itu bukan sekadar laluan biasa, tetapi arteri utama kepada penghantaran minyak dunia. Setiap hari, jutaan tong minyak mentah melalui kawasan tersebut sebelum dihantar ke negara-negara pengguna termasuk di Asia Tenggara. Ketika pasaran antara bangsa mula bergoncang, Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN menerima laporan yang semakin membimbangkan. Kos impor tenaga dijangka melonjak mendadak, subsidi bahan api mungkin perlu ditingkatkan, inflasi berpotensi naik secara agresif, harga makanan dijangka terkesan akibat peningkatan kos pengangkutan dan logistik. Situasi itu mula mencetuskan kebimbangan bahwa konflik di Asia Barat tidak lagi boleh dianggap isu luar. Sebaliknya, ancaman langsung terhadap kestabilan ekonomi dan sosial ASEAN. Di Kuala Lumpur, Jakarta, Singapura, dan Bangkok, mesyuarat kecemasan mula diadakan secara tertutup. Pegawai-pegawai kanan keuangan dan tenaga bertungkus lumus mengira impak kenaikan minyak terhadap ekonomi negara masing-masing. Setiap angka yang muncul di skrin komputer membawa maksud besar kepada rakyat. Jika harga minyak dunia terus meningkat, harga petrol domestik mungkin terpaksa dinaikkan. Jika subsidi dikekalkan, beban fiskal kerajaan pula akan melonjak dalam keadaan ekonomi global yang masih belum benar-benar pulih daripada ketidaktentuan. Beberapa tahun kebelakangan ini, ASEAN kini berdepan tekanan baharu yang jauh lebih sukar. Di Indonesia, kerajaan mula meneliti semula strategi simpanan tenaga negara. Sebagai negara dengan populasi besar dan penggunaan bahan api yang tinggi, sebarang lonjakan harga minyak memberi kesan langsung kepada jutaan rakyat. Di Filipina, kebimbangan terhadap kos pengangkutan awam mula meningkat. Di Thailand, sektor industri dan pelancongan mula mengira kemungkinan kerugian sekiranya harga tenaga terus tidak stabil. Di Malaysia pula, persoalan tentang keberkesanan, subsidi, dan ketahanan ekonomi negara kembali menjadi perdebatan utama. Namun di sebalik kegelisahan itu, ASEAN Kuba menampilkan wajah yang tenang. Pemimpin-pemimpin rantau itu memahami bahwa panik hanya akan memburukkan keadaan. Maka diplomasi mula digerakkan secara aktif. ASEAN mengadakan 2 mesyuarat khas Menteri Luar bagi menyelaraskan tindak balas kolektif terhadap kesan konflik Asia Barat. Itu bukan sekadar simbolik, tetapi satu pengakuan jelas bahwa ancaman tersebut cukup serius sehingga memerlukan
pendekatan serantau yang tersusun. Dalam bilik mesyuarat yang penuh dengan ketegangan diplomatik itu, satu demi satu negara anggota menyuarakan kebimbangan mereka. Ada yang bimbang terhadap gangguan bekalan tenaga, ada yang gusar terhadap impak inflasi, ada pula yang memberi amaran bahwa ketidakstabilan berpanjangan boleh mencetuskan krisis sosial di negara masing-masing. Walaupun latar ekonomi setiap negara berbeza, semua bersetuju terhadap satu perkara: ASEAN mesti bertindak bersama. Ketika para menteri luar berbincang, pasaran dunia terus bergelora. Harga minyak mentah Brent melonjak setiap kali laporan baharu mengenai serangan atau ancaman ketenteraan muncul. Pedagang antar bangsa mula bertindak agresif. Pelabur memindahkan modal ke aset selamat, mata uang negara membangun terus tertekan. Bursa saham serantau mengalami turun naik mendadak. Dalam dunia ekonomi modern, ketakutan kadangkala lebih berbahaya daripada perang itu sendiri. Di jalanan kota-kota ASEAN, kesan awal mula dirasai rakyat biasa. Pengusaha lori mengeluh tentang kos diesel. Nelayan mula risau tentang harga bahan apibot. Peniaga kecil mula menaikkan harga makanan secara perlahan-lahan. Syarikat penerbangan mula memberi amaran kemungkinan kenaikan tambang. Walaupun konflik berlaku jauh dari rumah mereka, rakyat mula memahami bahwa dunia kini terlalu terhubung untuk membolehkan mana-mana negara benar-benar terasing daripada krisis global. Di tengah-tengah situasi yang semakin genting itu, Singapura muncul sebagai antara negara paling lantang menggesa. ASEAN memperkukuh keselamatan tenaga serantau. Negara republik itu sadar bahwa pergantungan besar kepada impor tenaga menjadikan rantau ini sangat terdedah kepada kejutan luar. Cadangan demi cadangan mula dibincangkan, termasuk mempercepatkan pembangunan tenaga boleh diperbaharui, memperkukuh simpanan strategik petroleum, serta meningkatkan kerjasama perdagangan tenaga sesama negara ASEAN. Namun usaha tersebut bukan mudah. ASEAN merupakan gabungan negara dengan tahap pembangunan ekonomi yang berbeza-beza. Ada negara memiliki kapasiti keuangan besar untuk menyerap kejutan ekonomi, manakala ada yang lebih rapuh. Ada negara mempunyai sumber tenaga domestik yang agak stabil, sementara yang lain hampir sepenuhnya bergantung kepada impor. Ketidakseimbangan itu menjadikan usaha mencari penyelesaian kolektif jauh lebih kompleks. Ketika pemimpin ASEAN coba mencari jalan keluar, konflik di Asia Barat pula semakin memburuk. Ancaman terhadap kapal-kapal dagang mula meningkatkan ketegangan di laluan maritim utama dunia. Syarikat insurans antarabangsa menaikkan kadar perlindungan kapal tangki minyak, kos penghantaran meningkat. Setiap peningkatan kos itu akhirnya mengalir turun kepada pengguna akhir, rakyat biasa. Di Malaysia, para penganalisis ekonomi mula memberi amaran bahwa negara perlu bersedia menghadapi kemungkinan gelombang inflasi baharu. Walaupun Malaysia mempunyai kapasiti pengeluaran minyak sendiri, negara masih terdedah kepada harga pasaran global. Tambahan pula, ekonomi modern bukan hanya bergantung kepada minyak mentah, tetapi keseluruhan rantaian bekalan antara bangsa. Apabila kos tenaga meningkat, hampir semua sektor akan terkesan. Ketika malam semakin larut di ibu pejabat kementerian dan bank pusat, seluruh ASEAN, pegawai-pegawai ekonomi terus bekerja tanpa henti. Laporan demi laporan dibentangkan. Senario terburuk mulai dibincangkan secara serius. Bagaimana jika konflik berlanjutan selama berbulan-bulan? Bagaimana jika laluan perdagangan utama terganggu? Bagaimana jika harga minyak melonjak ke paras yang belum pernah berlaku sebelum ini? Soalan-soalan itu menghantui seluruh rantau. Di sebalik semua kebimbangan tersebut, satu realiti besar mula terserlah. ASEAN sedang memasuki era baharu yang menuntut perubahan strategi secara menyeluruh. Krisis ini membuka mata banyak pihak bahwa keselamatan tenaga bukan lagi isu teknikal semata-mata, tetapi isu keselamatan nasional dan kestabilan politik. Negara yang gagal menjamin bekalan tenaga berisiko menghadapi kemarahan rakyat, tekanan ekonomi, dan ketidakstabilan sosial. Maka, perbincangan tentang masa depan tenaga ASEAN mula berubah nada. Apa yang dahulunya dianggap agenda jangka panjang kini menjadi keutamaan segera. Proyek tenaga solar, angin dan hidrogen mula mendapat perhatian serius. Pelaburan dalam grid tenaga serantau mula dipercepatkan. ASEAN sadar bahwa pergantungan melampau kepada minyak import adalah kelemahan strategik yang boleh dieksploitasi oleh ketidaktentuan geopolitik dunia. Namun, transformasi itu memerlukan masa, modal, dan kesepakatan politik yang besar. Dalam jangka pendek, ASEAN masih perlu bergantung kepada pasaran tenaga global. Dan selagi konflik di Asia Barat belum reda, selagi itulah rantau ini akan terus hidup dalam bayang-beyung ketidaktentuan. Di tengah segala tekanan tersebut, rakyat biasa menjadi kelompok paling terkesan.
Seorang pemandu e-hailing di Kuala Lumpur terpaksa bekerja lebih lama untuk menampung kos petrol. Seorang ibu di Manila mulai mengurangkan perbelanjaan dapur karena harga makanan meningkat. Seorang nelayan di Vietnam memikirkan sama ada berbaloi untuk turun ke laut dengan kos diesel yang semakin tinggi. Disinilah wajah sebenar krisis global terserlah, bukan hanya pada graf ekonomi atau sidang diplomatik, tetapi dalam kehidupan harian manusia biasa. Konflik Asia Barat akhirnya menjadi cermin yang memperlihatkan betapa rapuhnya sistem ekonomi global modern. Sebuah peperangan di satu wilayah mampu mencetuskan ketakutan di seluruh dunia. Sebuah ancaman terhadap laluan minyak mampu menggoncang pasaran antar bangsa. Dan sebuah rantau seperti ASEAN, walaupun berkembang pesat selama beberapa dekad, masih belum benar-benar bebas daripada pergantungan strategik terhadap kuasa dan sumber luar. Ketika dunia terus memerhatikan perkembangan di Asia Barat, ASEAN kini berdiri di persimpangan penting sejarahnya. Sama ada rantau ini mampu mengubah krisis menjadi titik kebangkitan strategik, atau terus terperangkap dalam kitaran pergantungan tenaga global. Semuanya bergantung kepada keputusan yang dibuat hari ini. Malam demi malam berlalu. Mesyuarat demi mesyuarat diadakan. Diplomasi terus bergerak, pasaran terus bergelora. Dan di sebalik semua itu, rakyat ASEAN hanya mengharapkan satu perkara, agar api konflik yang marak di Asia Barat tidak akhirnya membakar kestabilan hidup mereka sendiri.